Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan Al-Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan Imam yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa Surau Al-Hijrah, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34 pada muka surat 414, ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Ayat ni insya-Allah saya akan kupas, bukan kupas lah, kongsi dengan tuan-tuan, bukan pandai pun tuan-tuan. Ayat ni ada pengisian dia yang mana saya akan berkongsi dengan tuan-tuan di saat-saat akhir. Mana dia dekat-dekat nak habis dah tu. Izinkan saya menceritakan apa kaitan ini dengan mimpi seorang yang alim. Tuan-tuan, sekarang ni banyak orang mimpi, betul tak? Ada orang mimpi di siang hari, tuan-tuan. Jadi ada seorang yang alim, iaitu rahimahullah Imam Malik. Imam Malik, tuan-tuan, seronok sangat duduk di bumi Madinah. Kerana apa? Kerana di Madinah itulah bersemadinya jasad mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada khabar menceritakan Imam Malik, tuan-tuan, bila berjalan di bumi Madinah tak sanggup dia pakai selipar, sepatu. Kerana perbuatan tadi seolah-olah menghina Nabi. Kita rasa macam pakai selipar, tak, dia rasa macam tak sanggup pijak bumi dan pakai. Oh gitu, dia lebih rela kakinya menyentuh bumi ni. Itu Imam Malik. Imam Malik, tuan-tuan, pakaiannya bersih. Kejap pakai, tuan-tuan, rasa dah tak selesa, tukar lagi. Dan pakaian yang Imam Malik suka adalah warna putih. Tuan-tuan duk tengok saya pakai warna putih, janganlah duk kata saya ni tu pulak, tuan-tuan, kan? Tapi Imam Malik lebih daripada tu. Imam Malik tak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak yatim, tuan-tuan. Imam Malik orang kaya. Imam Malik, tuan-tuan, seronok orang pergi belajar dengan Imam Malik. Kalau ada orang nak belajar Imam Malik, maka ada soalan-soalan yang akan ditanya. Maka orang kampung kata, mu nak pergi jumpa dengan Imam Malik, tolonglah, apa ni, aku nak kirim soalan-soalan ni. Kalau mu sempat tanya, tanyalah. Kita hari ni, tuan-tuan, tak perlu jumpa dengan Tok Guru, SMS.
WhatsApp je, ya Allah nak cerita no panjang tu, dalam WhatsApp je, ya Allah. Hebatnya kita hari ni. Maka banyaklah soalan yang nak ditanya kepada Imam Malik, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak tu Imam Malik tengok 1, 2, 3, dia kata yang 40 lebih tu aku tak tahu nak jawab. Tengok tuan-tuan, Imam Malik pun tak semua soalan dia boleh jawab. Kita hari ni tuan-tuan tanya kejap lagi, hebat, saya pun tak kerti lah. Saya ni ada sedikit perangai Imam Malik lah, tak boleh nak jawab soalan kita. Tak tuan-tuan. Imam Malik satu hari tuan-tuan mengajar, ramai sangat orang duduk ni, tapi yang biasa duduk tengok ni muka macam biasa je. Jadi Imam Malik pun lenguh kaki dia panggil apa ni tuan, kaki ni buat Allah lepas sikit lenguh. Sebab apa yang ada ni dah biasa dah. Tengok orang sama je tuan-tuan. Jadi kita dah biasa tu, kaki Imam Malik ni lenguh dan dia buka sikit. Tiba-tiba mari kemudian lepas tu tuan-tuan nampak lain pula dengan jubahnya apa tu, mari pula tanya soalan. Allah, Imam Malik pun betulkan kursi dia. Tak gerak tuan-tuan. Betulkan, lepas tu duduk elok-elok, lepas tu tanya soalan tu, apa soalannya, iaitu dalam bulan puasa tuan-tuan. Dalam bulan puasa, kita puasa nanti tuan-tuan, tiba-tiba duk tunggu matahari nak ghurub tu, nak masuk maghrib tu, matahari berhenti kat situ, tak bergerak-gerak. Macam mana bila nak buka puasa? Suruh tuan. Saya akan jawab soalan ni bila masuk bulan Ramadan nanti. Hari ni simpan dulu. Panah tuan-tuan. Sebab hari ni dah penuh dah. Duk tanya dah ustaz. Sekarang ni ustaz-ustaz semua dah penuh dah tuan. Tanya telefon, mana kena isi. Jadi soalan tadi tak boleh jawab hari ni lah. Maka apabila Imam Malik dengar soalan, kalaulah puasa nanti tiba-tiba tuan-tuan matahari tu tak turun, macam mana? Imam Malik pun akak kaki letak situ balik. Ingat soalan hebat sangat. Rupanya soalan tu tak perlu fikir tuan-tuan. Tak payah jawab. Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita tunggu buat apa yang Allah suruh. Jangan fikir apa yang Allah nak buat. Kerja matahari nak naik mana-mana itu kerja siapa tuan? Kerja kita nak cari benda yang hilang pun tak jumpa-jumpa. Ni nak fikir kerja Allah. Contoh sikit tuan-tuan. Jadi Imam Malik ni tuan-tuan satu hari nak sangat pergi ke Mekah nak buat haji. Tapi berat hati Imam Malik nak meninggalkan tempat yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau boleh pergi ke Mekah tadi, nak balik cepat-cepat. Takut apa? Apa yang manusia takut sebenarnya? Iaitu mati. Imam Malik pun sama tuan-tuan. Takut nanti mati di Mekah, nak balik ke Madinah. Kalau dulu susah, last sekali orang simpan dekat Mekah. Jadi jauhnya Nabi dengan Nabi, maka Imam Malik rasa susah hati. Dalam keadaan susah hati tadi tuan-tuan, Imam Malik tertidur. Siapa tertidur masa mengajar ni tuan? Lebih kurang Imam Malik duduk gitu. Betul tuan, saya pun kalau jadi tuan-tuan pun mengantuk. Ni duk fikir ni nak mengajar malam ni apa benda nak mengajar. Kata ambil cerita Imam Malik sikit. Lepas tu lepas saya cerita Imam Malik ni tuan-tuan, saya akan sebut tentang, iaitu sajak saya lah. Jika sedikit disebut lain, jika banyak dipanggil lain. Dah sebut belum sini? Belum tuan-tuan. Kalau dah pun buat-buat tak tahu tuan-tuan. Saya bukan ada modal banyak pun. Lepas ni tuan-tuan nak pergi mana-mana pun boleh lah. Iaitu saya nak sebut tentang satu lagi sajak terbaru. Sedikit disebut lain, banyak dipanggil lain. Apa benda tu? Okey, tunggu dulu. Jadi Imam Malik dalam keadaan dia risau, nanti dia pergi Mekah, lepas tu mati jauh dengan Nabi, dia tertidur tuan-tuan. Dalam tidur Imam Malik bermimpi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Imam Malik tuan-tuan. Kita kalau nama mimpi je lain tuan. Kalau isteri kita mimpi lain tuan-tuan. Mimpi asyik aku mimpi je kau datang. Rosak majlis sungguh tuan-tuan. Kita dah elok-elok dah mimpi, tengok-tengok isteri kita datang juga. Rosak majlis tuan-tuan. Jadi itulah mimpi kita. Imam Malik tak tuan-tuan. Dalam tengah mimpi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi isyarat tangan jari 5. Sekarang ni 4 Rabi'ah tuan-tuan. Nabi bagi isyarat apa? 5. Take 5. Ngajar-ngajar kejap lagi, lepas tu berhenti. Itu panggil take 5. Tuan-tuan nak balik kejap lagi, ambil ni 5, lepas tu baru boleh balik.
Jadi tuan-tuan, sehebat-hebat Imam Malik pun dia tak tahu apakah yang dimaksudkan oleh Nabi ni, iaitu 5. Kebetulan tuan-tuan zaman tu, sezaman dengan Imam Malik ada lagi orang yang alim juga, tapi dalam bidang lain. Dia panggil apa? Bidang mentafsir mimpi. Siapa nama dia? Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tuan-tuan hebat, tuan-tuan. Maka Imam Malik pun panggil anak murid dia seorang, wahai anak murid tu, boleh tak mu pergi jumpa dengan Ibnu Sirin, tanyakan tentang mimpi aku ini. Tapi mu pergi tu, mu pergi nanti jangan cakap bahawa aku yang bermimpi, cakap kamu yang bermimpi. Kita pun pelik lah. Macam mana seorang alim ajar anak murid suruh cakap bohong, cakap nipu tuan-tuan, cakap dusta. Betul Imam Malik kata mu nanti pergi jumpa dengan tu, yang cakapnya mengenai tafsir mimpi, bukan suruh bohong. Maknanya cakap bukan suruh bohong, cakap mengenai aku ada bermimpi, kalau mimpi macam ni apa dia, lebih kurang gitu. Kalau nak suruh bohong tu maknanya tak baiklah. Tapi kenapa Imam Malik tak kata dia yang mimpi, suruh anak murid dia tuan-tuan? Ada dua kemungkinan kat sini. Dan yang pertama, mungkin Imam Malik nak tahu betul ke Ibnu Sirin ni dapat test. Dan apa dia? Betul ke Imam Malik, Ibnu Sirin ni tahu tentang tengok apa pemimpi orang. Ataupun tuan-tuan nak cerita, okey, pertama kemungkinan satu je. Itu saya ingat dua, ini satu je. Manusia ni mudah lupa tuan-tuan. Iaitu nak tahu, nak test apakah Ibnu Sirin dia hebat ataupun tak hebat. Maka anak murid tadi pun pergi tuan-tuan tanya, aku bermimpi bertemu Rasul dan Rasul memberi isyarat 5. Apa kata Ibnu Sirin? Aku tak perlu syarah, aku tak perlu tafsir mimpimu, aku tengok mukamu pun aku dah tahu. Muka apa? Menipu. Tengok, nak tunjuknya tuan-tuan, nak tunjuknya orang hebat ni tuan. Tengok wajah air muka kita pun dia dah tahu dah. Mari ni kadang mari ni nak dengar apa benda ni. Dia tahu tuan. Sebab ada satu tempat tuan-tuan saya ceramah tuan-tuan, last kali tu ada ceramah dah. Sebab dia kata ustaz nak ceramah lah. Jangan duk campur dengan benda-benda yang apa ni semasa. Ya Allah, saya pun dah beringat tuan, cakap pun halu-halu dah tak reti cakap. Rupanya ada juga sikit-sikit. AJK tempat tu tak bagi dah. Tengok-tengok orang lain suruh mengajar juga. Tak apalah tuan-tuan. Jadi tak apalah. Nak bagi tahunya iaitu orang yang alim ni tengok muka pun dah tahu. Maka Ibnu Sirin kata, mu tak payah menipu aku. Apa yang kamu mimpi tadi sebenarnya bukan mimpi ataupun pelawak je. Balik tuan-tuan, anak murid tadi balik cakap kat tok guru dia, hebat betul Ibnu Sirin ni, betul. Dia boleh tafsir bukan setakat mimpi, muka kita pun. Jadi sekarang ni mu pergi jumpa dia balik, kata yang mimpinya adalah Imam Malik, iaitu tok guru. Tuan-tuan, kali kedua pergi, barulah Ibnu Sirin kata, baru betul. Kalau kamu memang tak layak untuk mimpi jumpa Rasulullah, tapi kalau sebut nama Imam Malik yang sangat kasih pada Nabi, dia tu memang layak untuk mimpi Nabi, dan dialah yang akan menerima isyarat 5 ni. Tuan-tuan tak nak tahu apa dia isyarat 5? Minggu depan, bulan depan. Kejap lagi tuan-tuan, sekejap lah. Sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lima isyarat tu terkandung dalam ayat yang dibaca tadi, iaitu daripada surah Luqman ayat yang ke-34. Saya akan sentuh sekejap lagi. Tuan-tuan, apa dia sedikit dipanggil lain, banyak disebutlah lain. Iza kana qalilan nadhkuruhu syai'an, wa iza kana katsiran nadhkuruhu syai'an akhar. Apa benda kalau sedikit lain, banyak lain. Contoh, kalau sedikit disebut sebutir. Benda sebutir ni tuan-tuan, kampung apa? Pasir 3 butir. Tuan-tuan, Piromli Pinang berapa batang? Pinang sebatang. Benda sikit akan disebut atas sifat sebutir, setitis, seketul, apa lagi, sehelai.
Kalau sedikit disebut sebutir pasir. Kalau banyak pasir, tuan-tuan, kalau banyak kita himpunkan pasir. Saya beli selori pasir, banyak. Lori ada juga, lori kecil, lori besar, berapa tan pula. Saya hari tu follow lori, tuan-tuan. Ingat dia isi apa? Rupanya dia isi pasir panjang, tuan. Pasir daripada Pahang masuk ke Gombak. Banyak ke pasir kalau selori berpanjang, trailer tu. Tak banyak lagi, tuan. Kalau betul-betul banyak pasir, nama dia bertukar. Dia panggil pesisir. Betul. Kalau sebutir, kita panggil sebutir paling kecil. Benda yang paling kecil tu adalah sebutir pasir. Kalau banyak, dia panggil pesisir. Pantai. Tuan-tuan jangan ambil pantai Bagan Lalang je. Kena himpunkan semua pantai-pantai yang ada di dunia ni. Pantai Dalam, pantai Cinta Berahi, Cinta apa pun, tuan-tuan. Itulah nak menunjukkan benda yang sedikit dengan benda yang banyak. Nampak? Beza benda sikit dengan benda banyak. Satu. Kalau sedikit disebut setitis. Setitis, tuan. Setitis apa? Setitis air. Macam yang ni dia panggil apa ni, tuan? Rasa habis air kejap gini. Ni panggil secawan. Mana banyak setitis dengan secawan? Secawan banyak, tapi kalau minum seteguk je. Bismillah. Sunat berapa kali? 3 kali, ada 2 kali lagi, tuan. Sunat. Letih orang penyair tu, tuan. Opok dia mikir nak buat syair. Bismillah. Setitis dipanggil, sedikit dipanggil setitis. Kalau banyak, bertukar, kan? Kalau air yang banyak, tuan-tuan, dia akan dipanggil lautan. Tuan-tuan jangan kait dengan lautan mana-mana. Saya tak nak. Lautan, campur semua laut yang ada di muka bumi. Itulah asalnya daripada setitis, tuan-tuan. Tapi kalau banyak, dia akan jadi lautan samudera. Dalam, tuan-tuan. Berapa kilo? Sampai ke 4 kilo, tuan-tuan. Jauh daripada sini sampai ke Nilmai. Jauh sangat tu, 8 kilo lebih, kat 12 kilo. Jadi, tuan-tuan, asal benda ni sedikit. Nak cari bersetitis, tuan-tuan, kat mana? Jangan ambil air liu. Air liu banyak, tuan-tuan. Kita marah kat orang, tu marah tu. Tuan-tuan, kita tengok dekat Facebook, kat Facebook tu macam-macam orang bagi nasihat-nasihat, tapi dia marah kat orang, mu tak payahlah nasihat, mu taubat. Dia begitu, tuan. Itu tak bagus, tuan. Walaupun dalam Facebook nampak sangat, tuan. Tapi nak cari benda yang setitis tu, tuan, cukup payah, iaitu setitis air mata. Boleh? Cuba, tuan, ambil sikit. Try, cepat. Ambil sikit, kan? Tak boleh, tuan. Air mata ni, tuan-tuan, hebat sungguh Allah buat, tuan. Kita boleh tahu air mata ni betul-betul dia menangis, ataupun dia gembira, ataupun dia hanya lakonan. Kalau menangis, tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa dengan kawan lama tak jumpa, tuan-tuan, dah 25 tahun tak jumpa, akhirnya tu tengok gembira tadi, keluar tak air mata? Keluar air mata, tuan. Allah, anak dapat banyak periksa, tuan-tuan, keluar air mata. Gembira ke sedih? Gembira. Dia keluar kot ni, tuan. Sayang, ahli psikologi mengatakan, saya tak tahu lah betul ke tak, dia keluar kot ni, itu air mata kegembiraan. Tapi kalau air mata banyak sangat, tuan-tuan, mengalir kot tengah ni, kat lain tak keluar, ni je tengah tu. Itu air mata ainu. Tuan-tuan, kan berlakon cerita apa-apa, jadi tak nak menangis, letak air banyak-banyak, lepas tu keluar tu kot tengah-tengah. Kata ahli-ahli psikologi lagi, ilmu nafsi, itu kalau nak tahu, itulah tangisan lakonan, kan? Tapi kalau mata dah merah, muka dah berubah, tuan-tuan, lepas tu nampak sangat sebab, tuan-tuan, menangis tu habis. Janji tadi nak pergi pasar raya, Tesco nak beli TV besar 1,300. Tengok nak beli yang 900. Menangis tu habis kita, tuan-tuan. Tu jangan main-main, tuan-tuan. Tu menangis betul-betul. Balik tak cakap lah. Rugi pasal benda 3,300. Allah, tuan. Jadi itulah, tuan-tuan, sedikit disebut setitis, banyak dipanggil lautan samudera. Sedikit disebut, tuan-tuan, sehelai.
Sehelai apa? Sehelai daun. Allah tuan-tuan, kalau banyak anak murid saya hebat tuan-tuan, dia kata dia tengok ada satu spanduk tuan-tuan, dia tulis, jadilah kita seperti pokok yang berbuah, dibalingnya dengan batu, diberinya buah. Ada tuan, jadilah kita ni seperti pokok. Pokok apa? Pokok buah-buahan. Kalau pokok lain tak jadi. Pokok buah-buahan tuan, kita tengok pokok rambutan dulu tak ada galak, kita baling dengan kayu, baling dengan batu, akhirnya batu pun jatuh, buah jatuh tak? Kena rangkai elok, jatuh buah. Jadilah seperti pokok yang berbuah, dibaling dengan batu, diberinya. Maknanya tuan-tuan, apa pun orang buat dekat kita, jahat ke baik, kita sebagai pokok yang ada hasil, berilah kebaikan pada orang. Tapi saya sebut kat dia, jadilah juga seperti daun dan akar. Jadilah seperti daun dan akar. Mana mungkin pokok nak berbuah kalau tak ada akar dan tak ada daun? Peranan yang besar tuan-tuan yang kita tak nampak, macam mana pokok itu boleh menghasilkan buah. Itulah fungsi adanya daun dan adanya akar tuan-tuan. Akar itulah yang memberi makanan dan juga minuman pada pokok jadi teguh tuan-tuan. Yang mana kita tak nampak, itulah amalan-amalan ikhlas kita. Tuan-tuan, yang mana mak ayah buat kerja tuan-tuan, ada tak mak ayah bila kita berjaya dia dengki dengan kita? Ayah kita kerja tak sampai 1,000 gaji, anak dia 5,000, dengki aku. Dia dengki, dia sebut dia, tapi main sini sikit. Tapi adik-beradik tuan-tuan, ada seorang gaji 5,000, ada gaji 10,000, ada duduk cara lain dah cakap tak? Faktor lain dah cakap kan. Itu tuan-tuan, maka orang yang paling ikhlas dan dekat dengan kita tuan-tuan, tak lain tak bukan ibu dan ayah kita yang menjadi akar pada kita, dan daun-daun tuan-tuan. Siapa tu? Itulah orang-orang yang mengajar kita dulu. Tuan-tuan nampak tuan-tuan, dia mengajar kita, tak perlulah nak kata saya mengajar ni tak ikhlas kan. Memang dia pun nak kena mengajar tuan. Kita nak mari sembahyang ni tuan-tuan, tak nak marilah ramai-ramai masjid ni nanti tak ikhlas. Tak naklah pergi haji ramai-ramai, takut tak ikhlas. Ada benda tuan-tuan perlu pada sembunyi, tapi ada perkara nak kena azan kejap lagi, seluruh kekuat. Kejap lagi isyak pukul apa ni tuan? Pukul 8.32, betul tak? Ada satu tempat tuan kena azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh Allahu Akbar, makin seluruh. Kalau kuat sikit, ada je nak marah. Isu tu saya tak nak kupas lah tuan. Mungkin masjid tu kalau kuat pun mungkin keadaan juga hawa-hawa pun kira dah okey dah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahunya tuan, ada amalan supaya boleh dipertontonkan. Zakat boleh tuan-tuan. Jadi daun-daun tu yang kita nampak, akar tu yang tak nampak. Akhirnya daun dan akar inilah yang mendapatkan pokok tadi untuk menghasilkan buah. Sehelai sedikit tuan-tuan, kalau banyak dia panggil hutan belantara. Betul tak? Asal daripada sehelai daun je tuan-tuan, tapi kalau banyak pokok, akhirnya benda tu akan disebut hutan belantara. Berapa dah? Saya nak sebut 4 je tuan-tuan. Pertama adalah sebutir pasir, yang kedua ialah setitis air, yang ketiga adalah sehelai daun, dan yang terakhir, elemen yang terakhir nak sebut ni, iaitu kalau sedikit disebut seketul batu. Sedikit kita panggil seketul batu, tapi kalau dah banyak tuan-tuan, dia panggil apa? Batu batan. Tak, dia panggil banjaran gunungan. Hebat tuan-tuan. Nabi tengok dalam cerita Nabi, kisah Nabi pergi Isra' dan Imraj. Kata apa dah bertukar tuan-tuan. Nabi tengok ada satu kumpulan manusia, kepala dia keras betul tuan. Hatuk kepala dia dekat batu. Siapakah manusia ini? Inilah orang yang dalam kepala dia ada batu tuan-tuan. Tak nak keras kepala, tak nak sujud pada Allah. Patutnya kalau kepala keras tu makin tunduk pada Allah. Tak, begil tuan-tuan. Orang macam ni elok kata Ustaz Azhar itu bawa pergi jumpa tempat-tempat pembinaan dekat mana? Tabung haji tu.
Elok bawa tuan-tuan, ajak dia pergi buat lawatan, tengok dia buat apa ni, letak kepala dia sekali, tong. Kalau kepala dia keras, kata Ustaz Azhar, mu tak payah sembahyang. Maka sekecil-kecil nama dia seketul batu, kalau besar tuan-tuan dia panggil banjaran gunung. Dalam bahasa Melayu dia panggil tuan-tuan, lempar batu sembunyi tak ada tak? Hebat sungguh orang Melayu kita tuan. Dia sekiasan, dia nak sindir sesuatu. Ada orang tuan, dia lempar batu, lepas tu dia kata tak tahu, tak tahu tak bila 20 tahun kemudian lepas tu ada dia kat sini, dia tak pergi mana-mana pun. Tu yang panggil lempar batu sembunyi tangan. Jangan sentuh, jangan terlalu tuan-tuan. Saya tak sebut siapa-siapa tuan-tuan, mudah sangat faham. Tak mention. Saya sebut ialah satu benda yang benda tu berlaku lama dah, orang tak tahu, akhirnya tahu juga. Tengok tuan-tuan, ada orang ni dia kata, senang ke nak cari satu benda yang kita baling masuk dalam air sungai, airnya deras tuan-tuan, airnya deras, lepas tu warna pula coklat kotor. Tuan-tuan, masa tu kita lempar, contohnya ialah 50 sen dalam air sungai, hujan lebat, air deras tuan-tuan, lepas tu air pula kotor tuan-tuan. Dapat tak kita nak cari duit 50 sen? Payah tuan-tuan. Begitulah sukarnya nak cari sesuatu yang terbang di langit, lepas tu jatuh di lautan. Tuan-tuan ingat senang kan? Tengok satelit, nampak, lepas tu pergi cari, dah pergi tempat lain dah. Tuan-tuan, kita ni senang-senang je kata mana. Hakikatnya apa? Saya kata hebat betul budak ni. Saya tak tahu budak ke apa, tapi maknanya dia guna analogi tuan-tuan. Nak cari suatu benda tu bukanlah senang. Saya pun jawab kat dia, kita bukan cari duit 50 sen, tapi kita nak tahu siapa yang lempar. Tuan-tuan, isu dia kalau nak cari apa benda yang hilang tuan, kalau jumpa pun tuan-tuan nak naik, tak boleh naik dah tuan. Kita takkan cari duit 50 sen, sebab kos nak cari itu lebih daripada 50 sen, bahkan RM50 ataupun RM500. Tapi kalau ada orang dah bagi tahu dia lempar, cari dia lah tuan. Bengong. Apa isu sekarang ni bukan nak cari benda tu sangat tuan, nak tahu macam mana dia boleh daripada sana pusing-pusing sampai sini. Itu yang, tapi kalau dah ada orang bagi tahu, okey tuan, boleh tak kat cara tu. Dia panggil apa? Baling batu kemudian sembunyi tangan. Orang tua-tua kita hebat tuan-tuan. Saya ingat dulu, dia nak bagi apa-apa kat cucu dia, dia pun okey, tengok ni. Dia pun ni atuk ada gula-gula, balik Allah tuan, awal cucu lagi. Atuk tak ada pun, ada kat sini. Ada juga tu gitu tu. Kita puas cari lautan Cina. Seminggu cari, rupanya lepas tu baru tahu kat sana. Ni kena cari. Allah, rupanya ada kat tangan. Mungkin juga tuan. Tu lari tajuk dah. Minta maaf tuan. Saya nak cerita mengenai batu sebenarnya. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada seorang raja, berapa dah? Dia nak cari menantu. Dia ada puteri yang cantik tuan-tuan, nak cari menantu yang hebat. Cara dia buat apa? Dia buat pertandingan. Istana raja berada di tengah-tengah tasik ni tuan-tuan. Kemudian pertandingan dia, siapa yang dapat bertanding dapat ni tuan-tuan, dia lah. Acara dia mesti berenang melintasi tasik tadi. Siapa yang berjaya, dia lah dapat jadi menantu raja, dan dia dapat tahta dan dapat harta banyak tuan-tuan. Dah sekali tuan-tuan, acara dah nak bermula ramai. Dan mula-mula ingat laki je nak berenang, rupanya perempuan pun ada juga. Katakan makcik ikut nak harta, tak boleh kahwin pun tak apa. Tak apalah tuan-tuan, kita masuk juga. Makcik-makcik pun masuk. Bila nak mula tuan-tuan, dibalingnya apa? Ayam tak? Ingat kita ceritakan, baling ayam tak jatuh dalam tasik tuan-tuan. Tengok buaya dah ngap dah ayam dah. Semua kecut. Bila kecut tak nak jadi kan, tunggu. Last kali adalah seorang tu terjun. Mamak mana terjun, buaya mari ni, tepis dia tuan. Last kali selamat. Bila selamat tuan, ramai pula wartawan mari tanya dia, apa rahsia dia? Tengok tuan, masa dia duduk dalam tasik itu ada orang gitu. Mapu romu tuan. Tapi bila dia berjaya, nak tanya apa rahsia. Maka raja tanya, apakah kamu terjun tadi kerana nak kahwin sangat dengan puteri raja? Tidak juga. Adakah kerana mu nak jadi orang yang ternama, ada pangkat? Pun tak juga. Adakah kerana kamu nak harta? Pun tak juga. Jadi apa mu nak sekarang ni?
Tuan-tuan dah tahu jawapannya, betul tak? Dia tahu saya nak adakan Suruhanjaya diraja. Suruhanjaya Suruhanjaya diraja. Dia nak tu, nak suruh tengok siapa yang duduk belakang dia. Kenapa pula? Sebab dia perasan ada orang kat belakang dia tadi. Habis tu kenapa? Rupanya orang ni yang tolak dia jatuh, tuan-tuan. Jadi dia nak tahu siapa je. Dia bukan berani sangat pun, tapi kerana ada motivasi daripada belakang. Jadi rasa-rasanya, tuan-tuan, kalaulah dia jumpa dengan orang yang tolak dia, dia nak ucap apa? Dia akan ucapkan terima kasih, tuan. Jadi gitulah kita. Kalau ada orang yang memberi semangat pada kita dan kesedaran pada kita tentang perkara-perkara yang kita tak tahu, ucapkanlah kepadanya, terima kasih. Saya relax, brother. Brother relax. Anak kawan saya, tuan-tuan, hafal lagu relax, brother relax. Allah bagus, seronok dengar cerita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi berapa elemen tadi? 4 elemen dicampur semua, tuan-tuan. Sebutir pasir dengan pesisir pantai, setitis air jadi lautan, sehelai daun jadi hutan belantara, dan akhirnya batu-batu menjadi banjaran gunung, tuan-tuan. Dan kita ada di muka bumi ni. Besar sangatkah bumi ni? Bumi yang kita duduk ni besar sangat ke, tuan? Nanti dalam Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, rupanya bumi yang kita duduk ni, dia kembali menjadi hanyalah sebutir pasir. Bandingkan dengan alam Allah yang maha luas ni. Tuan-tuan tengok dia di langit sana, bintang-bintang, tuan-tuan. Kalau gitu, tuan-tuan, bandingkan bintang tu lebih besar daripada bumi. Maka sedarlah kita bahawa bumi yang kita hidup ni sebenarnya ibarat sebutir pasir yang nak dibandingkan dengan pesisir pantai. Sedikit disebut dunia, banyak disebut akhirat. Tu, tuan-tuan, faham tak? Nak bagi kesedaran, iaitu kalau sedikit maknanya dunia. Kalau banyak, itulah akhirat. Berapa banyak akhirat berbanding dengan dunia? Akhirat, tuan-tuan, dia umpama pesisir pantai, bandingkan dengan dunia hanyalah sebutir pasir. Akhirat dia ibarat lautan luas, tuan-tuan, nak banding dengan dunia yang hanya setitis air. Akhirat dia umpama, tuan-tuan, hutan belantara yang besar luas tadi. Kita dunianya hanyalah ibarat daun, tuan. Akhirat dia ibarat banjaran gunung, tuan-tuan. Dunia ni hanyalah seketul batu. Jadi kalaulah dunia ni sangat bererti bagi Allah, tuan-tuan, orang kafir, tuan-tuan, takkan dapat minum air dan juga makanan. Kalaulah dia hanya seberat sayap lalat, tuan, nyamuk, tuan. Jadi begitulah kalau kita nak rasa hebat tak hebat dunia ini. Walaupun begitu, Allah sebut wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah nasibmu untuk akhirat nanti, tapi jangan kamu lupa tentang nasibmu di dunia ini. Maka dunia pun kita kena cari, tuan-tuan, tapi akhirat jangan kita tinggalkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya akan sambung sedikit lagi. Apa dia? Cerita apa tu? Cerita apa yang tuan-tuan nak tunggu ni? Ambil take 5. Jam tu betul ke lambat kan? Saya rasa saya dah ceramah lama tu. Biasanya saya tak puas ceramah, tuan-tuan. Saya dah puas dah, tuan-tuan, pun nampak macam tak. Maka kata Imam Malik, Ibn Sirin cakap olehmu kepada Imam Malik bahawa mimpinya tadi, bagaimana Rasul SAW memberi isyarat 5 tadi. Balik tengok pada ayat yang kita baca, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah jualah ilmu tentang bilakah berlakunya hari kiamat, tuan-tuan. Jadi kamu yang duk risau takut kamu mati tu, persoalan mati tu kecil je. Ada satu lagi persoalan yang lebih besar, iaitu
sa'ah. Masa tu iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tuan-tuan, masa tu bukan ini kita takut untuk kita seorang je, tapi ada satu lagi persoalan besar yang menjadi tanda tanya. Tuan-tuan, Nabi sebut 1400 tahun yang dahulu. Dan dalam Isra' Mi'raj juga Nabi kata dunia ni ibarat orang tua bongkok berapa? Gitu tuan-tuan. Tapi kita tengok hari ni macam tak ada apa-apa pun, tak jadi pun. Jangkanya 2012 kiamat, betul tak? Ni bila pula nak kiamat? Ada siapa-siapa nak jangka? Sebab tu Allah bagi tahu sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya siapa yang tahu? Hanya Allah, tuan. Kita kata tak apalah, yang satu ni kita tak boleh lawan dah. Sebab apa? Benda tu ghaibiyat. Nak cari, nak tanda macam mana pun tak boleh, tuan-tuan. Cuma ada tanda-tandanya. Nabi bagi tahu. Contoh, tuan-tuan, kita ada kereta, kita undur. Undur dia ada sensor tak? Tak, kalau benda tu jauh daripada dinding, ada bunyi tak? Tak ada bunyi, tuan. Tapi bila semakin dekat, teng 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 teng. Apa benda tu? Gong. Ingat bunyi lain. Gong tu. Tu maknanya dia, maknanya dia tanda tu lah. Sensor tu lah nak menunjukkan semakin dekat. Jadi kalau ada berlaku apa-apa yang pelik yang Nabi pernah sebut tu, itulah tanda-tanda yang semakin dekat. Teng 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 teng. Kalau kita rasa tak ada, sikit lagi. Gong. Kena tadai. Habis kita, tuan. Tapi Allah dah bagi tanda. Yang kedua, wa ya'lamu wa yunazzilul ghaiz. Tuan-tuan, kalaulah hari kiamat kita tak tahu, Allah cabar kita, mu tahu tak bila hujan nak turun? Dulu seronok kita tengok TV, dia panggil ramalan kajian cuaca. Tengok esok macam mana cuaca, tuan. Tengok tak jadi pun. Tuan-tuan, ramalan tu yang biasa ramalnya ramalan nombor ekor tu nak jadi sikit. Maknanya, tuan, hujan nak turun ni kita nampak dah, tuan-tuan. Hujan nak turun dah, tiba-tiba jadi tak? Aduh, tuan-tuan, kadang-kadang, tuan-tuan, dia mari panas, turun pun jadi. Sebab itulah orang tua-tua kita pesan apa, tuan-tuan, kalau bunyi guruh di langit, maka air di tempayan curahkan cepat-cepat. Betul ke? Air tu bunyi ataupun tak Sabah ke mana kan, sebab sekarang ni, tuan, hujan banyak pun air pun tak ada juga. Pelik kita. Kalau bunyi guruh di langit, maka semakin banyak, mana tandanya air semakin kurang. Pelik. Itu peribahasa baru. Bunyi guruh banyak, tuan-tuan, orang tua pesan air di tempayan jangan dicurahkan. Sebab kita tak tahu kat mana hujan nak turun, tuan-tuan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Tuan-tuan, itu pun air yang di langit, tuan-tuan, kita dah dapat tanda. Kita tak tahu kat mana nak turun. Ada satu lagi, tuan-tuan, tubuh kita ni hampir 1/3 ke 2/3 ada air. Betul tak? Tubuh kita yang nampak boleh bergerak apa ni, tuan, dia panggil ada air. Dengan air tadi hidrolik dia panggil, tuan. Itu, tuan-tuan, wa ya'lamu ma fil arham. Allah sebut bahasa lembut. Allah nak sebut ialah tu air yang ada kat mana-mana tu sebenarnya. Mu tahu tak nak jadi manusia ke nak jadi apa? Tuan-tuan, kita boleh tentu tak bila air tu keluar nanti boleh jadi manusia ataupun kita nak pula jadi lelaki dengan perempuan? Boleh? Tuan-tuan, macam-macam ilmu kata, sengging lah, kotu lah, macam-macam. Kita kata tak jadi pun. Tuan-tuan, sebab apa? Itu pun termasuk dalam ketentuan Allah. Walaupun benda tu tadi jauh atas langit, tuan-tuan, sekarang ni benda tu ada dalam tubuh kita pun kita tak boleh tentukan juga. Ya Allah, tuan-tuan, kita pergi scan usaha kita nak tahu laki ke perempuan. Doktor kata, ustaz boleh beli dah baju perempuan, memang nampak gaya perempuan. Isteri kita pun tunjuk dah dia punya apa ni, tengkuk dia ni hitam. Dia kata kalau tengkuk hitam jalur ni biasanya anak perempuan. Kita tak faham, dia nak rantai. Cuma dia nak rantai, tuan-tuan. Gatal lah tangan, dia ada tunduk tu hadiah dia. Tengok, tuan-tuan, masuk bulan yang ke-8, cek, doktor kata ada bird. Ada bird. Kata itu doktor dah sebut dah kan. Saya dah letak dah nama anak ni Aisyah. Macam mana ni nak tengok? Jadi saya macam mana pun kalau lahir nanti saya nak letak nama Muhammad Aisyah.
Tuan-tuan rasa pelik tak? Pelik lah nama Muhammad Aisyah. Tapi tuan-tuan tak rasa pelik pun ada orang sampai menjadi datuk, doktor tuan, Muhammad Fadil lah. Boleh pula tiba-tiba saya nak letak nama anak saya Muhammad Aisyah pun tuan-tuan kata pelik Ustaz Majid. Dah jadi nama nak macam mana tuan-tuan tak? Jadi nak bagi tahu kita tak tahu tuan-tuan. Di mana yang mana akan jadi anak, yang mana akan jadi laki dan perempuan. Yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, Allah sebut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Benda dalam tubuh kita kata kita tak tahu, okey lagi. Benda yang ada kat tangan kita ni, boleh tak kita jamin bahawa benda ni akan kekal dalam kuasa kita? Allah beritahu wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tuan-tuan, orang tua-tua kita pesan jangan sampai benda yang dikejar tak dapat. Benda yang dikendung berciciran tuan-tuan. Kita jangan kena tu tuan-tuan. Sebab benda tu adalah ketentuan Allah juga tuan-tuan. Tak ada orang yang tahu. Okey, kita azan sekejap, lepas tu saya sambung sikit lagi, lepas tu kita solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mimpi Imam Malik, iaitu Nabi memberi isyarat 5 jari apabila Imam Malik tadi rasa berat hati untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji, kerana bimbang takut kalau wafat meninggal di Mekah jauh dengan Rasulullah. Maka Nabi datang dengan isyarat dia. Yang pertama, urusan kematian, urusan kiamat di tangan Allah, urusan turunnya hujan pun di tangan Allah, urusan apa yang ada dalam kandungan pun urusan Allah, dan apa kita nak buat esok tu pun tuan-tuan adalah Allah tentukan. Dan satu lagi yang terakhir tuan-tuan, dalam ayat surah Luqman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Satu lagi,
tiada satu jiwa pun yang tahu di manakah tempat tanah akhirnya dia akan menghembus nafas yang kali terakhir. Tuan-tuan, kalau tadi air di langit kita tak tahu kat mana nak turun. Kalau dalam perut isteri kita pun kita tak tahu anak laki ke perempuan. Dan kalau kita tak tahu tuan-tuan apa hasil kita esok, tuan-tuan boleh tak jangka nafas yang kita hembus dan hirup ni, hisap ni tuan-tuan, kita boleh tahu tak bilakah saat yang terakhir. Kita ada peristiwa 2-3 hari lepas ada orang meninggal aksiden, betul tak? Semalam, hari ni, tiap-tiap hari tuan, kita tahu tak? Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, itulah nak bagi tahu urusan tu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tuan-tuan, kita ni tuan, ada orang tu dia bernafas halu-halu je. Kita kata kenapa dia nafas sikit-sikit je. Kita tak kata oh dia ni nak jimat nyawa dia, betul? Nak hidup lama. Kenapa halu? Oh dia jimat. Tak ada tuan, tak ada boleh jimatnya. Ataupun kita tengok orang tu berlari-lari muka, kita kata dia ni cepat mati ni. Ada gitu? Tak boleh tuan-tuan. Betapa ramai orang pergi ziarah orang sakit tuan-tuan, kita tengok wayar masuk ke hidung kok semua tuan, kita kata ish, tak lama dia ni mati. Tengok-tengok segar. Yang matinya kita yang pergi ziarah. Tuan-tuan, sebab tu jangan sangat pergi ziarah orang mati ni. Dia bertukar. Malaikat kata saja tuan-tuan. Itulah 5 perkara yang kita dapat ambil. Take 5 tuan-tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan, ilmu daripada Sarawak tuan-tuan, banyak. Dia kata ustaz pernah tak masa ustaz mengajar, ustaz rasa nak berhenti, tak berhenti nak tekan brek. Kata banyak kali. Ustaz buat macam mana? Ustaz kata tak berhenti, pakai berhenti Assalamualaikum setakat tu. Tak boleh gitu. Dia kata kalau ustaz berhenti gitu, orang akan jadi terkejut. Jadi ustaz bawa satu cerita ni supaya mudah faham orang dan akan nampak gini cara nak berhenti. Tuan-tuan nak dengar cerita dia? Cara nak berhenti ni, bila kita ceramah-ceramah, lepas tu nak berhenti macam mana? Tak berhenti nak berhenti, dah habis dah. Tadi cerita tentang apa tadi tuan-tuan? Cerita tentang apa itu besar, apa itu kecil, apa itu banyak, apa itu sedikit. Dan ada cerita, tapi nak berhenti rasa macam tak nak berhenti lagi. Payah. Maka dengar tuan-tuan, balik amal nanti insyaAllah. Iaitu apabila kita pergi jauh tuan-tuan, outstation. Contohnya saya ni kadang-kadang pergi jauh, lepas tu pergi training macam-macam pelajar. Dan semasa kursus tuan-tuan, dia terapnya dia solat berjemaah. Daripada subuh sampai ke zuhur, sampai mana solat berjemaah. Lepas tu ada halaqah baca maksudnya. Tiba-tiba selepas 4 hari tuan-tuan, kita pun nak balik ke rumah, kita pun nak terapkan semangat berjemaah tadi, betul tak? Balik daripada zuhur sampai ke rumah asar. Sampai asar kita pun begitu semangat nak ajak keluarga kita, marilah kita sama-sama mari solat berjemaah. Hasil daripada mana? Hasil daripada kita ikut kursus tadi, betul tak? Maka nak solat berjemaah. Tengok-tengok orang kata dia cuti. Cuti tuan-tuan. Kita 4 hari berada di luar sana, dia boleh cuti, ambil cuti senang-senang. Tak apply apa-apa, cuti. Kita jangan patah semangat tuan. Teruskan pergi sembahyang dekat masjid yang terdekat. Ada anak-anak. Tengok-tengok tu tuan-tuan, anak-anak pun tak nak ikut, kita pergi juga. Pergi masjid tuan, solat asar. Tengok-tengok kata balik pun tak ada apa ni, kita pun duduk asar rehat-rehat. Tengok-tengok dah maghrib dah. Maghrib pun tak balik lagi tuan-tuan, dengar ceramah. Ada ustaz mana main mengajar apa benda, dengar juga ceramah tuan-tuan. Dah isyak pun tengok-tengok ustaz tu tak berhenti lagi, kata nak berhenti. Tuan-tuan, maka kejap lagi tuan-tuan pun baliklah. Jangan tak balik. Jangan tunggu sampai subuh esok. Tuan-tuan balik kejap lagi tuan-tuan. Kalau tak boleh buat apa-apa, dah kenyang tuan-tuan, ambillah Quran. Ambil Quran, baca tuan-tuan. Tuan-tuan ambil Quran, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lama tak baca Quran tuan-tuan. Sedih ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba kita baru dah nak baca Quran, tiba-tiba pintu diketuk tuan-tuan. Ya Allah, ganggu sungguh, ganggu tuan-tuan. Kita baru nak menghayati Quran, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Dengar suara, abang saya dah boleh mandi dah. Kita pun sadaqallahul azim. Tuan,
tuan-tuan. Jangan buat perangai macam ni, tak lain. Teruskan baca Quran tuan-tuan tu. Baca dah 2-3 ayat, lepas tu nak sadaqallah. Jadi tuan-tuan, begitulah saya nak berhenti. Tak berhenti dulu, jadi zakat tu dulu. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan dapatlah sedikit sebanyak memberi manfaat pada saya dan tuan-tuan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.